أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan pada malam ini ayat 163 Suratul A'raf, di mana ayat yang bakal kita lihat masih lagi menceritakan hilah tipu daya Bani Israel terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul azim. Bulan yang telah lalu kita telah melihat penyelewengan, kejahatan, pelanggaran perintah oleh Bani Israel ketika mana mereka dipimpin setelah kematian, kewafatan Musa alaihi salam. Mereka telah dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihi salam untuk memasuki Baitul Maqdis. Dan telah kita baca bulan lepas, Allah memerintahkan mereka
yakni generasi yang datuk nenek moyang mereka dah mati dah. Ni generasi baru. Yang hidup dengan Nabi Musa tu dah mati. Yang sesat di padang pasir 40 tahun, yang tu dah hapus dah, mati dah. Maka Nabi Yusha bin Nun pimpin masuk ke dalam Baitul Maqdis. Dan kita dah baca bulan lepas bagaimana Allah memerintahkan mereka, wadkhulul baba sujjada, supaya mereka masuk dalam keadaan sujjada. Maksudnya merendah diri, bukan sujud macam solat. Maksudnya merendah diri, tunduk. Tetapi apa yang mereka buat, kita dah baca. Mereka masuk melalui punggung terlebih dahulu. Mereka masuk dalam keadaan yang tidak diperintah oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan mereka, wa qulu hittah, supaya mereka menyebut kalimah hittah. Hittah adalah lafaz istighfar. Naghfir lakum, kata Allah, nanti kami ampunkan dosa kamu. Dan tafsir sebut termasuk dosa nenek moyang mereka yang disesatkan di zaman Nabi Musa itu. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tukar. Habbatun fi sya'r, mereka tukar dengan dua kalimah. Mereka tidak sebut hittah, tapi mereka sebut habbatun fi sya'r, iaitulah biji-bijian di dalam gandum. Tapi habak yang tu. Satu riwayat Ibnu Katsir ambil, mereka tukar menjadi hintah, bukan hittah. Hintah maknanya gandum. Kami nak gandum. Dia minta ke darah, dia kira dosa tak ampun, tak apa, janji makan. Tu perangai dia. Sebab itulah bila sebut bab makan apa semua ni, tak mau ikut perintah Allah. Sebelum kita tengok ayat, teringat ayat 97 Al-Baqarah. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Al-ayat. Ayat yang turun ketika Yahudi Madinah beritahu Nabi bahawa mereka cukup benci dengan Jibril dan mereka suka Mikail. Nabi tanya pasal apa? Mereka jawab, Jibril ni tak ada kerja lain, duk bawa wahyu lah, haram lah, bawa wabak, bawa bala macam-macam. Mereka duk tuduh Jibril. Tapi Mikail ni kami geng sebab rezeki. Minta ke darah kawan. Tu Allah turun ayat 97 Al-Baqarah. Dengan malaikat pun mereka bagi dua. Bayang kata Yahudi punya jahat perangai. Maka kita dah baca bulan lepas, mereka ubah kalimah dan mereka masuk dalam keadaan mengundur. Baik. Ayat 163 cerita lagi perangai mereka. Mafhum? Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, tentang satu mengenai penduduk bandar
yang duduknya di tepi laut. Allah suruh Nabi, fas'alhum, tanya mereka. Mereka tu siapa? Yahudi. Kok Nabi jumpa Yahudi, Allah kata ke Nabi, fas'alhum, pergi tanya mereka, anil qaryah allati kanat hadiratal bahr. Pergi tanya satu puak, pergi tanya Yahudi tu wahai Muhammad, tentang suatu penduduk yang duduk di bandar, letaknya di tepi laut. Tuan-tuan muslimat, ni Yahudi, perangai Yahudi. Allah suruh Nabi kok jumpa Yahudi, pergi sembang dengan mereka, tanya mereka. Tanya apa? Tanya satu qaryah yang penduduk dia orang bandar tapi duduk tepi laut. Satu bandar duduk tepi laut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bandar itu bernama Ailah, dan bandar itu duduk tepi Laut Merah. Bandar Ailah tepi Laut Merah. Ini pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dimuatkan dalam tafsir Al-Quranul Azim karangan Ibnu Katsir. Baik. Nak tanya apa? Mengikut riwayat, mereka ni hidup zaman Nabi Dawud alaihi salam. Itu dalam tafsir. Mereka ni bukan zaman Nabi Musa, mereka ni bukan zaman Nabi Yusha bin Nun, tetapi mereka selepas Nabi Musa, iaitu Nabi Dawud alaihi salam. Baik, nak tanya apa? Allah Ta'ala perintah ke Nabi, tanya mereka semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Allah suruh Nabi tanya satu puak Yahudi, bertanya Yahudi, mereka tahulah cerita ni, kata Allah, iaitulah puak-puak Yahudi yang duduk di Ailah, yang diuji Allah dengan larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari yang ketujuh ialah hari Sabtu, Sab'ah. Hari pertama ialah Ahad, Ahad satu, itu hari pertama. Maka diperintahkan mereka, hari Sabtu ni tak boleh bekerja. Mereka tu nelayan. Allah perintah mereka hari Sabtu kena pergi biara, kena baca kitab, kuliah duha, apa semua, tak boleh tangkap ikan. Tuan-tuan, cerita dia bukan apa pun, cerita ikan saja. Tapi yang paling besar Allah nak cerita ialah perangai Yahudi tu. Yang tu bukan ikan tu sangat. Ikan biasa kita tengok mana-mana pun. Tetapi Allah uji mereka dengan ikan yang banyak. Datang pula ikan ni pada hari Sabtu. La yasbitun, ikan tu tak datang hari lain. Disebut oleh tafsir, bila Allah sebut syurra'a, ikan ini syurra'a, ada mufassirin sebut dia timbul dekat permukaan laut tu berkilat-kilat. Boleh bayang tak? Ikan tu naik dekat permukaan laut, ikan lampak,
ikan siakap, jenahak, tuan-tuan boleh bayar. Mana main ikan kembung, tak ada pasal. Ikan besar-besar berkilat-kilat di permukaan air, itu makna syurra'a. Dan ada tafsir sebut ikan tu melompat-lompat. Hari Sabtu, hari yang Allah perintah jangan pergi ke mana, jangan pergi tangkap ikan, pergi gereja, pergi biara, baca kitab, ibadah, buat ibadah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Pertama, tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut ini adalah ujian dan cubaan kepada mereka. Nak ikut perintah Allah ke nak bantah? Datuk nenek moyang mereka, ingat tafsir sebut ini zaman Nabi Daud. Datuk nenek moyang mereka memang jenis ketegak. Bantah Nabi Musa, bantah Nabi bin Nun. Ni zaman Nabi Daud mengikut para mufassir. Lepas dah Nabi Musa. Maka Allah uji, kamu nak ikut perangai datuk nenek moyang kamu kah? Atau kamu nak ikut perintah aku? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dalam surah yang lain, Al-Baqarah juzuk 2. Dan dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, maka ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, yakni perintah. Lalu mereka menjawabkan, kami akan ikut apa yang nenek moyang kami telah halalkan untuk kami. Kami kira hak tu dulu, kini selama-lamanya tak mau ubah dah. Hak tu je lah. Contoh, tuan-tuan muslimah, tak boleh fikir nenek moyang sampai bila-bila. Walhal nenek moyang orang dulu tu salah, dah ikut juga. Na'udzubillah. Allah uji. Dan mereka, besarnya hari bagi mereka adalah hari Sabtu. Sebab itu kita Islam mendahului dengan Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad. Kristian hari Ahad. Yahudi hari Sabtu. Kita hari Jumaat. Kemuliaan kita tetap mendahului, itu Islam. Tetap kita advance dalam apa jua suasana, termasuk hari. Hari pun kita advance, apatah lagi di sudut akidah, iman, kepercayaan. Maka mesti faham, mereka hari Sabtu. Allah kata jangan tangkap ikan. Ulama bahas pertama ujian. Ulama bahas, tuan-tuan, ujian ni sesuatu yang kita tak boleh elak. Ujian kehidupan adalah sesuatu yang Allah telah susun untuk melihat kita ni terima, redha dan sabar dengan ujian yang datang menimpa. Tuan-tuan muslim, kita sering menyebut bahawa kita amat suka melihat benda-benda yang cantik, pemandangan yang indah. Ada sekali saya balik daripada Qatar, daripada Jordan, Amman, Qatar, KLIA. Balik daripada Jordan, Qatar terbang KLIA. Waktu tu bulan puasa. So kita nak buka puasa dalam kapal terbang, angkat tingkap kapal terbang tu, penutup dia tu, cover dia tu,
tengok matahari nak jatuh, punyalah cantik, subhanallah. Pemandangan yang indah. Kita pergi tempat-tempat yang cantik, tentu kita seronok. Nah, Allah Ta'ala apabila dia uji kita, tuan-tuan, antara benda yang dia minta ialah sabar. Kenapa? Sebab dalam suratul Ma'arij Allah sebut fasbir sabran jamila. Jamil, cantik. Kita kan suka yang cantik, kita kan suka benda-benda indah. Nah, Allah ajar kita, letak dalam jiwa kita satu sifat, nama dia sabar. Kerana sabar ini jamil, kata Allah. Sabar itu cantik, sabar itu indah. Kamu kena ada sifat walau pahit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Allah uji kita berbagai-bagai cara. Wa naqsim minal amwal minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabir. Tengok Allah aja. 155 Al-Baqarah. Orang-orang yang bila kami uji, mereka itu diuji dengan satu musibah. Dan musibah tu Allah sebut, antaranya ialah Allah sebut dengan al-khawf, ketakutan, perasaan gerun dan takut menghadapi musuh. Ada tak perasaan tu? Ada. Itu ujian, tapi jangan diikut. Nanti tak terlaksana Islam, terlampau takut pada orang, tak boleh. Sifat tu biasa. Minal ju', lapar, ujian kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Duit tak berapa, rezeki tidak berapa cantik. Anak 15 gaji 1,000 pengsan. Anak 15 gaji 1,500 pengsan. Tapi dalam pengsan tu pun rokok dia downhill. Jangan main-main. Dalam dia lagu tu pun rokok dia downhill. Jangan cari pasal. Tak main rokok daun tembakau tu, downhill. Tuan-tuan, wa naqsim minal amwal, Allah uji dengan harta benda tak berapa ada. Hujung bulan pun jangan kata hujung bulan. Nak tunggu tu, hujung bulan tu nak sampai, macam menunggu langit nak runtuh punya rasa lama. Susah. Tak adalah kot nak spare sikit duit, tak ada. Ngam-ngam habis. Dah itu rezeki kamu. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan pengatur hidup kita. Allah mengatur hidup kita. Diujinya kita kurang harta benda. Wal anfus, kurangnya nafas, maksudnya kurang manusia, maksud dia kematian. Siapa yang mahu, tuan-tuan, berpisah dengan orang yang dia sayang? Siapa yang tak? Siapa yang mahu berpuluh tahun hidup berpisah dengan orang yang kita sayang? Tanya secara personal, tak mahu. Tetapi realiti itulah kita mesti terima. Sampai masa dia akan berlaku benda itu. Prepare, siap-siap. Perasaan kita, mental kita, prepare. Sebab the time will come. Tak usah sembang lah. Masa dia akan sampai. Ayah, emak, isteri, anak akan sampai masa. Tak kita dulu, isteri dulu. Tak isteri dulu, kita dulu. Sampai masa dia, kita mesti prepare. Sebab Allah mention benda ini. Wal anfus, kekurangan manusia, maknanya mati. Apa yang tak?
berendam air mata. Oh ya Allah ya Tuhan, berendam air mata, memainkan kenangan lama, tak ada sifat sabar, tak ada redha, kita akan tumbang. Percaya. Siapa yang tak kapal terbang LD Elmina tu jatuh? Siapa yang mau? Apa 10 orang keluarga tu tak? Kita pun tak tahu bagaimana last komunikasi mereka. Saya sering lalu kawasan tu, pergi kuliah di Masjid Desa Coalfield di Sungai Buloh. Saya akan lalu situlah Elmina tu. Allahu Akbar. Benda yang kita tak pernah sangka, dan itulah yang boleh kita belajar. Saya sebut banyak kali dan saya ulang balik apa yang kita baca, bagaimana saya cukup terharu, terpegun dan tergambar keagungan Allah ketika kita membaca kisah pemandu, iaitulah cikgu pasti perempuan yang menghantar pulang 2 anak yang autism ke rumah keluarga mereka di Shah Alam. Bagaimana cikgu pasti, cikgu tadika perempuan ini, dia berada di belakang kereta almarhum Sarifuddin, Grab driver Grab itu, yang kapal terbang tu terempas kena ke dia. Bagaimana kata guru tadika ni, Allah campak dalam hati dia perasaan untuk memotong kereta arwah dengan laju. Itu dia tuan-tuan, yang orang Melayu kata berpantang maut sebelum ajal. Itu dia makna Islam nak ajar. Selagi belum sampai nyawamu nak mati, kamu takkan mati. Dia kata, saya baca dalam paper hari Ahad lepas, bagaimana dia sebut hati dia tergerak kena potong kereta ni, dan dia kata potong dengan laju. Hati dia tu bercakap potong dengan laju. Dia pun speed potong. Dia potong aja kapal terbang sampai. Allahu Akbar. Sampai keluarga ibu ayah kepada 2 anak yang autism ini amat-amat terhutang budi kepada guru pasti ini, guru tadika ini. Nak sebut, itulah mati. Belum sampai, awak takkan mati. Itu iman. Bila dah sampai, jalan. Walhal driver Grab ni, pemandu Grab ni, dia boleh tolak satu call masuk sejam sebelum tu, dia boleh tolak, tak nak ambil passenger. Pasal apa? Mati tu Allah dah set dah untuk dia. Tu cerita dia. Sebab ajal dia dah sampai. Mungkin kalau dia ambil passenger tu, dia tak kena situ. Itulah mati. Allah susun dah sejak azali. Asbabnya kamu tolak permohonan penumpang kamu sejam sebelumnya. Itu hanya asbab. Asbabnya kamu potong pemandu ini. Tetapi yang penting ialah kamu belum sampai masa. Ini dia. Allah ajar kita dalam keadaan kita terkejut, kita rasa sedih, sebab benda ni cukup menggemparkan negara, dan kita mengharapkan dapatlah selesai kes kotak hitam itu. Kerana kotak hitam itu badly damaged sehingga Singapura reject. Mula Singapura pun tak boleh nak ekstrak data sebab dia hancur terlalu teruk, dan dihantar sekarang ke Amerika. So kita harap adalah positif news daripada Amerika supaya boleh dijalankan siasatan. Sebab hancur teruk, sebab dia nose diving. Saya, kawan-kawan saya ramai pilot di Kuala Lumpur, ramai kita sembang dengan mereka. Dia kata kalau nose diving ni muncul, memang payahlah, dia kata nose diving. Dan tak tahulah di mana silap. Wallahu a'lam. Macam-macam teori. Biarlah Kementerian Siasat. Kita hanya mendoakan
agar 10 yang pergi bertemu Allah, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Ini ujian. Tanyalah family, apakah perasaan mereka sekarang? Sedih, kehilangan orang tersayang, tetapi itulah sabar. Fasbir sabran jamila. Indahnya sabar, kata Allah. Kamu kena ada sifat itu. Dan sabar selalunya berkait dengan ujian. Kita diuji sedemikian, tak boleh lari. Mesti Allah uji. Terima saja dan bersabar atas ujian yang memang kita tak nak benda tu. Sebagai seorang manusia, kita memang nak all the best, semua yang terbaik. Itulah kita. Mana kita nak anak kita fail sekolah? Mana kita nak anak kita susah dapat kerja? Mana kita nak anak kita sampai tak ada kerja? Kita tak nak. Tetapi dia dah usaha, masih tak dapat. Sabar dan terus berdoa. Ini Islam. Mengajar kita betapa besarnya perkara-perkara ini. Ujian pasti datang. Bentuk macam-macam. Kita tak tahu dia nak datang. Tak tahu. Dan termasuk kemewahan. Ujian kemewahan. Ini yang paling ditakuti. Inilah yang disebut oleh Abu Bakar. Inilah yang disebut oleh Umar. Jazak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. La hawla wa la Hayya 'alal salah. la hawla. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadl.
Muslimin dan muslimat, demikian kita berhadapan dengan ujian, dengan meletakkan sabar mengatasi segala-galanya. Itulah yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika jutaan tuduhan fitnah yang mengatakan dia telah berzina. Tuan-tuan boleh bayang, bukan sekadar ditujukan pada Aisyah sebenarnya, tetapi lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan zina, tuan-tuan, bukan main-main. Kita kalau duduk kampung pun, orang tuduh anak kita berzina, tuan-tuan boleh bayang tak perasaan kita? Tuan-tuan muslimat boleh bayang perasaan yang empunya tubuh Aisyah radhiyallahu anha, dan tuan-tuan muslimat boleh bayang perasaan Rasulullah yang berhijrah ke Madinah, yang menjadikan Quran dasar hidup, tiba-tiba dituduh, dimainkan dengan satu permainan yang cukup hebat yang didalangi oleh munafikin Madinah, bahawa inilah keluarga Muhammad yang jahat. Tak boleh bayang Nabi macam mana perasaan. Tetapi Aisyah hanya menyebut wallahul musta'an fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Itulah ucapan Aisyah mengulang ucapan Nabi Yaqub alaihi salam. Ketika Nabi Yaqub datang anak-anak dia setelah mereka lempar Nabi Yusuf, abang-abang datang bidamin kadhib, dengan membawa baju Nabi Yusuf yang telah disapu dengan darah dusta, iaitulah darah serigala, yang dikatakan Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Apa jawapan Nabi Yaqub? Dia hanya menyebut fasabrun jamil, sabar itulah yang indah, wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah aku minta pertolongan. Al-musta'an, kepada Allah aku minta tolong atas apa yang kamu sifatkan, atas apa yang kamu cerita pada aku. Kamu bohong ke, kamu tak bohong ke, aku minta pada Allah. Walhal anak mereka berbohong, anak Nabi Yaqub berbohong, tetapi Nabi Yaqub pegang Allah. Itulah yang Aisyah sebut ketika Aisyah sudah kering air matanya menangis kerana memikirkan fitnah itu. Lalu Aisyah kata pada Rasulullah, wahai suami, wahai Rasul yang mulia, aku hanya mampu mengungkapkan apa yang diungkap oleh Yaqub alaihi salam. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini dia tuan-tuan hidup. Tuan kena uji ya. Pertama sekali sabar. Sabar dulu. Sebab sabar itu jamil, kata Allah. Sabar itu indah. Pedih dah hati, jangan tanya pedih dia. Pedih, ya, memang terasa pedih, satu macam feeling. Tapi bila kita letak Allah, kita jadi lega. Bila kita fikir Allah ni Khaliq, aku ni makhluk, aku ni kena cipta, dia pencipta, maka pencipta dia nak buat apa, dia buatlah hak dia. Lega kita balik. Walaupun kita minta yang terbaik, kita tak pernah minta hak tak elok, tapi kadang-kadang datang hak yang tak berapa sedap pada jiwa kita, maka itulah ujian. Sabar ajalah. Dan hidup ni bukan lama, sampai masa kita bergerak ke alam baru pula, maka disitulah kita nak menempuh kebahagiaan kita. Bukan di sini. Sini tumpang aja, angkut sebanyak mungkin pahala untuk jumpa Allah, untuk selamat di bumi mahsyar. Itulah iman. Maka sabar
dengan ujian. Dan Allah akan datangkan macam-macam. Saya pernah sebut dalam Al-Baqarah juzuk 2 bagaimana tentera-tentera Talut diuji oleh Allah ketika mereka berhadapan dengan tentera Jalut. Baca penghujung juzuk 2 Al-Baqarah. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Tuan-tuan buka tafsir Hamka hurai, mufassirin lain pun hurai. Allah Ta'ala cerita ketika Talut dah siap bergerak merempuh padang pasir untuk berhadapan dengan raja yang jahat, nama dia Jalut. Kita nak tengok bentuk-bentuk ujian. Allah bagi macam-macam, penting sama. Allahu Akbar. Sampailah mereka Allah uji, innallaha mubtaliikum binahar. Berkata Talut kepada tenteranya bahawa Allah telah menguji kita binahar, dengan sebatang sungai. Terbayang, bergerak di padang pasir nak lawan Jalut. Jalut tentera hampir 10,000. Tentera Talut yang beriman dalam 3,000 lebih aja, satu riwayat, tak banyak. Rempuh padang pasir, tiba-tiba jumpa sungai. Agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Confirm terjun. Sungai lah. Kata Hamka, sungai itu ialah sungai Jordan, bersih dan jernih. Hamka sebut sungai Jordan. Jalan tengah padang pasir, panas, tiba-tiba jumpa sungai. Confirm letak senjata, jawab dia kuat dada, kuat lintang, 100 meter freestyle. Confirm. Perang tu kemudian kita mandi. Allah uji. Kata Talut, innallaha mubtaliikum binahar. Allah uji kamu dengan sebatang sungai. Sungai ini Allah uji. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa minum air sungai ini bukan tentera aku dah. Sudah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi tentera Talut macam bila Talut aturkan tentera, Talut kata ni sungai, siapa minum pergi balik, isap okok pergi balik. Hai tuan-tuan, ni nak pergi perang. Kecuali manikh tarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang minum dengan satu cedok tapak tangan aja. Cedok, hirup, dah tu kau nak minum sangat. Puas ke tuan-tuan? Puas ke padang pasir, sungai jernih, sungai Jordan, tiba-tiba minum macam ambil wuduk macam umur-umur Jangan puas. Itulah perintah Allah. Itulah perintah Allah yang Allah perintahkan untuk mereka bersabar untuk menghadapi Jalut. Antaranya jangan minum. Nak minum juga ghurfah, satu cedok sudah. Tuan-tuan bayanglah ujian punya besar. Tengah-tengah panas begitu, tiba-tiba minum satu tapak tangan aja. Allah. Lalu bila begitu arahannya, bukan satu tapak tangan, depa lumba lari dalam tu, kuda tu depa cuci gigi, gosok gigi, kuat lintang, mampu tinggal suku tentera Talut. Hak lain lembek, tak ada kekuatan. Berjalan tu perut bergoyang, bunyi air dalam perut. Punya minum, Allah suruh satu tapak tangan. Ujian dah? Ujian. Sebab Allah sebut di pangkal ayat mubtaliikum. Mubtali, ibtila. Ibtila makna ujian. Ujian apa? Binahar, sebatang sungai. Dengan sungai Allah uji. Tu dia. Maknanya hidup kita takkan lari daripada ujian. Baik. 163 cerita ujian ikan. Ikan pula syura'an. Kata mereka syura'an ni,
putih atas permukaan, melompat pula macam panggil-panggil aja. Depa kata ikan ni pun satu, la yasbituna al-yaum, hari lain hampa tak mau mai hari Sabtu, hari nak baca kitab, hari yang Allah larang, hari yang diperintahkan mereka pergi biara. So depa mesyuarat nak buat lagu mana ni, takkan nak biar ni bukan ikan bilik bro, depa kata ni ikan lampam, jenahak apa semua, macam mana nak buat? Fikir punya fikir lagu ni ya. Ni kata helah Bani Israel, helah Yahudi sampai lah pangai helah dia pun. Duk buat dekat saudara Islam kita di Palestin sampai tu, sampai lah helah tu ada. Jahat sungguh mereka. Maka mesyuarat, ambil keputusan hari Sabtu kita kena pergi biara baca kitab warak. Tak boleh kerja, kena istirahat, kena mengaji. Cuma kata JKKK dia adalah ketua dia seorang, kita tahan pukat hari Jumaat. Tahan kita pasang tu hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk, hari Ahad kita kutip. Tak bayang nak loya buruk tak mana. Hari Ahad kita kutip. Kita tak pergi pun hari Sabtu. Kata mufassirin, serupalah macam pergi hari Sabtu. Tu kata loya buruk. Astaghfirullah. Kami bukan lawan enakmen syariah undang-undang ni, tapi kami lihat dia tidak menepati dengan perlembagaan persekutuan kepala otak hang. Kan dah ada orang berani kan cabar enakmen syariah. Berani dah. Terang-terang cabar enakmen syariah di negeri Kelantan. Berani dah. Sedangkan orang buat enakmen untuk jaga manusia, jangan buat perangai tak senonoh. Kita ni orang Islam. Allah berani pula nak bantah pengajian hadis 40 di sekolah. Kita habaq, teruskan, kita sokong. Benda baik kita sokong, no problem. Tak betul kita habaq, tak betul. Hak betul jalan, tak ada hal. Apa yang kamu nak kacau? Bukan nak ajar non-Muslim hadis 40 untuk orang Islam, kanak-kanak pelajar-pelajar Islam sahaja. Apa yang kamu nak marah? Oh, ini against the constitution, ini tidak menepati perlembagaan. Apa barang apa ni? Lakum dinukum waliyadin. Dah duk dia. Kita tak pernah ganggu pun. Jangan jadikan benda ini satu polemik yang boleh menghancurkan perpaduan umat, perpaduan kaum di Malaysia. Islam ada izzah. Bahkan telah dijawab oleh ahli parlimen Pasir Mas bahawa sesungguhnya ia menepati perlembagaan Malaysia. Tak salah, boleh. Boleh ajar, tak ada salah. Tapi ajar pada orang Islam. Jangan apa yang nak kecoh-kecoh. Teruk betul lah. Benda ni satu benda yang kita kena katakan bahawa jangan ganggu, jangan kacau. Islam ajar masing-masing punya kepercayaan. Lantak apa? Kami orang Islam, hadis 40 biasalah mengaji hadis. Bukan ada hadis dalam hadis 40 tentang mengaji tengok. Khatam dah kita pun hadis 40. Bukan ada cerita yang karut, semua ucapan Nabi. Dan kita ni orang Islam. Tetapi demikianlah apabila naik kepala, itulah dia. Apabila seolah-olah melihat kita ni tak ada nilai, maka semua nak dibantah. Jangan. Kita nak beritahu ia hak orang Islam yang mesti difahami, dan orang-orang bukan Islam mesti menghormatinya. Mesti hormat. Sebab kita diajar begitu, menghormati agama orang lain. Maka sebagai balas kamu pun mesti hormat. Bukannya kita nak buat benda yang tak elok. Kita nak ajar budak-budak sekolah, at least dengan hadis 40 kita setuju 100%. Bab ni kita setuju.
Tak ada hal pun. Sama-sama kita bersetuju atas perkara ini sebab ia benda yang cukup bernilai, mengajar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mungkin ada budak-budak sekolah ni yang tak kenal hadis 40. Mungkin dia mungkin tahu kitab 52 je, mana kita nak tahu. Mungkin dia tahu kitab 52 tu je, dia tak tahu hadis 40 mungkin. So bila aja at least dia dapat knowledge, dia sedar ada kitab Imam An-Nawawi Matan Arba'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagaimana mereka berbincang Jumaat pasang pukat, Ahad kutip. Itulah pembohongan, itulah helah. Jangan tiru mereka. Islam ada izzah, jangan kamu berhelah. Islam ada kekuatan, Islam ada undang-undang disiplin yang kita tak boleh langgar. Tuan-tuan muslimat, kalau nak buat cross reference pada ayat ini, boleh buat cross reference pada ayat 65 Al-Baqarah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu ayat. Dan kata Allah, kami tahu mereka yang telah melanggar larangan pada hari Sabtu, maka kami berkata kepada mereka, jadilah kamu qiradah. Qiradah kera. Kera yang khasiin, kera yang hina. Jadilah kamu kera-kera yang terusir. Mengikut Ibnu Katsir, sungguh jadi kera sungguh. Tafsiran pertama, bila mereka langgar, tu kira langgar lah tu, loya buruk. Lainnya orang suruh, kona pula, tapi tetap macam ambil hari Sabtu juga. Sebab kamu tahan tu hari Jumaat. Kalau kamu tahan hari Ahad, cerita lain. Ni tahan hari Jumaat, ambil hari Ahad, serupa tahan Sabtu lah. Maka Allah kata, aku tahu puak-puak ni. Maka aku berfirman, jadilah kamu kera-kera yang terusir. Makanya tafsir pertama menyebut berubah mereka menjadi kera, kata Ibnu Katsir, selama 3 hari. 3 hari jadi kera, lepas tu mati semua. Wallahu a'lam. Tafsir pertama ialah jadi kera sungguh. Allah boleh buat dah? Boleh, sebab Allah Tuhan yang maha gagah. Tafsir yang kedua, perangai kera. Kera tahulah perangai. Kera pokok cermai apa semua tu kan. Kera tahu je lah perangai. Kera jahat, meloncat sana meloncat sini. Tu yang datang peribahasa Melayu, bagai kera kena belacan. Lagu tu dia lompat tu lah. Kita bagi pisang elok, dia stun kita. Jenis kera. Kalau pergi Taif, lagi banyak kera di Taif. Kalau pergi Taif, kera punyalah banyak. Tetapi saya cukup kagum, tahun lepas bulan 9 saya pergi Taif, bagaimana di pasar buah di Taif, seorang Bangladesh, Bangla yang jaga tu, dia balut dengan selotip pisang tu, kemudian kera tu banyak. Datang satu kera, bapak kera datang, so pisang ni dia campak dekat bapak kera tu yang telah diselotip. Lalu bapak kera ni ambil, dia buka selotip tu dulu, tuan-tuan, yang kata kera ni. Buka selotip tu, buang, baru dia kopek. Kera pun reti. Allahu Akbar. Bak makan ni tu sah kata lah, kera pun tahu. Bak terdarah ni, kera cerdik pada kita. Dia boleh buka selotip tu, dia tarik elok aja. Saya tengok, ya Allah, ya Tuhan, Allah tunjuk pengajaran kat kita. Bak makan ni jangan kata apa, binatang pun reti. Cuma saya kagum, lepas dia makan dia tak isap rokok. Yang tu saya kagum. Yang tu saya kagum. Saya tunggu kau dia isap rokok, tak ada.
Oh, tak ada. Subhanallah, tuan-tuan hebat. Yang kata makan. Maka binatang kera. Maka kata Ibnu Katsir, tafsir kedua, perangai kera. Dua-dua boleh terima. Cuma kuat pada pandangan yang pertama, jadi kera sungguh 3 hari aja, kemudian mati. Maka atas inilah kot Charles Darwin hantu raya ni, dia kata kita ni daripada monyet, daripada kera. Kepala otak dia Charles Darwin dengan teori evolusi yang menyatakan manusia daripada kera. Tok Wan Hang lah keranya, bukannya kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah ajar kita jangan loya buruk dengan perintah dia. Itu yang pertama. Buat sudah. Jangan duk komen tak pasal-pasal awak lah semayang subuh ni. Kalau tak ada tak apa, tapi semayang tak? Tak boleh lagu tu. Terus Zuhur tak boleh, kamu lena panjang sikit. Dia punya alasan. Dah, kena semayang. Jangan duk loya buruk. Jangan loya buruk dengan Allah. Nanti Allah hukum letih kita. Yang kedua, ujian. Ingat, hidup penuh dengan ujian. Dan Allah akan uji macam-macam bentuk. Tengok Al-Baqarah juzuk 2 yang saya baca tadi. Bagaimana Allah menguji kita dengan berbagai-bagai cara. Dan hujung dia, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar bila aku uji mereka. Sabar itu yang penting. Nangis-nangislah atas kematian, tidak dilarang, tetapi sabar menjadikan kita reda atas apa yang Allah tentukan. Dan ingat, hidup kita ada undang-undang, ada peraturan yang mesti kita patuh. Jangan loya buruk, tolak peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti dilaknat seperti Yahudi Bani Israel ini. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung ayat 164. Semoga Allah menjadikan kita orang yang terus bersabar bila diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi